مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ilman nafi'a warzuqna fahma. Yang berusaha Puan Sharifah binti Arsyad, Guru Besar SK Bandar Sungai Buaya, yang dihormati barisan pentadbir, guru-guru, para asatizah, alim ulama dan seterusnya, yang dikasihi lagi disayangi murid-murid SK Bandar Sungai Buaya. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk kita sama-sama mendengar sedikit majlis ilmu yang akan disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ianya akan memberi pengetahuan kepada kita semua agar kita dapat beramal dengannya. Dalam hadis Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam riwayat yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan, dengan penuh keimanan. Maksud di sini dengan penuh keimanan ni, puasa kita ni akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita puasa ni puasa saja-saja. Kita puasa ni akan dinilai, tapi penilaian tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Sebab puasa ini dia tidak diletakkan berapa ganjarannya, dia tidak dispesifikkan. Contoh macam solat berjemaah, kita tahu solat berjemaah, kalau solat berjemaah diberi 27 darajat. Tetapi kalau puasa ni hanya Allah saja yang tahu. Semua adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini maksud penuh dengan keimanan ini nak digambarkan bahawasanya kita ni puasa ni atas dasar apa? Takwa ke, atas dasar ikhlas ke, ataupun saja-saja kita berpuasa seperti mana kita puasa pada hari-hari yang lain. Di sini dalam Quran telah diceritakan bahawasanya pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, iaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Maksudnya siapa yang beriman, kita ni adalah umat Islam yang beriman. Beza kita dengan orang kafir ataupun orang bukan Islam adalah iman. Sebenarnya semua manusia adalah sama. Semua manusia ni Allah jadikan semuanya sama. Beruak, berkaum, bersuku, macam-macam lagi lah. Tetapi dekat sini Allah nak gambarkan
setiap manusia ni ada iman dia masing-masing. Macam kita ni manusia biasa, hamba Allah yang biasa ni, kita punya iman ni kadang-kadang memang ada naik, kadang-kadang memang turun. Itu kita yang hamba Allah yang biasa, umat Nabi Muhammad yang biasa. Kalau nak para Nabi, Nabi ni iman dia sentiasa meningkat, jadi beza, Jadi nak diceritakan, contohlah sebagaimana kita ni lah kan, berpuasa. Contoh kita ada dekat rumah, dekat rumah ni, okey, di siang hari kita berpuasa. Okey, contoh mak ayah kita pergi bekerja kan, mak pergi kerja, ayah pergi kerja. Okey, kemudian abang pula pergi sekolah, kakak pula tak tahulah pergi bekerja juga. Jadi kita kat rumah ni seorang-seorang, contoh kan, kita contoh baru habis SPM ke apa kan. Okey, kita tak ada kerja, kita duduk kat rumah seorang-seorang. Nak digambarkan kat situ, maksudnya dengan penuh keimanan ni, kalau kita duduk kat rumah seorang-seorang, rasa-rasalah kalau kita makan, curi-curi makan lah, saya ceritakan curi-curi makan kan, orang nampak tak? Kalau nak digambarkan secara teorinya, orang takkan tahu apa yang kita buat kat rumah. Kita makan ke, kita buat sesuatu yang terlarang ke kat rumah, orang nampak tak? Tak, orang tak nampak. Tetapi atas dasar iman yang ada di dalam diri kita ini, sebab tu iman ni kena terap dalam diri, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita bila ada iman, kita tak akan buat perkara-perkara tersebut. Kita tak akan curi-curi makan, kita tak akan buat perkara-perkara yang di luar batasan, dilarang oleh syariat. Jadi kat situ atas dasar iman yang ada dalam diri kita, kita tak buat. Walaupun secara gambarannya kita boleh je buat kan. Kita makan ke, lepas tu kita basuh pinggan, kita letak je elok-elok, orang takkan tahu. Tetapi atas dasar iman kita tak buat. Sebab apa? Sebab Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Sebab itulah iman ni sebenarnya ada dalam diri kita. Dalam hadis, ala wa inna fi jasadi mudghah idza hasalat salat jasada kullu wa idza fasadat fasada jasada kullu ala wahyal qalb. Sesungguhnya dalam diri manusia ni ada segumpal daging. Yakni bila dia baik, apabila dia baik, baiklah seluruhnya. Apabila dia buruk, buruklah seluruhnya. Yakni apa? Hati. Sebab tu iman kita ni duduknya di dalam hati. Sebab tu kita kena jaga hati kita, sentiasa berzikir, ingat Allah, supaya hati kita ni sentiasa bersih, kita ni sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nanti segala perbuatan kita, segala amal kita semua akan diperlihatkan. Dalam surah Al-Zalzalah, ayat yang ke-7 dengan yang ke-8, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa yang kita kerjakan, walaupun sebesar zarah pun, kebaikannya akan diperlihatkan. Dan apa yang kita kerjakan, walaupun sebesar zarah, keburukan yang kita lakukan akan juga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, situ digambarkan bahawasanya sekecil-kecil perkara pun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita ni sebenarnya disarankan berdoa, supaya kita ni sentiasa ditetapkan hati kita. Contoh doa yang disarankan adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ke atas agamamu serta dalam mentaatimu. Maksudnya kita ni, hati kita ni sentiasa berbolak-balik. Sebab itulah kadang-kadang banyak berlakunya kes, contohlah orang mempertikaikan tentang Islam, jadi dekat sini hati kita ni sentiasa berbolak-balik. Sebab kita tidak duduk dalam majlis ilmu, kita tidak cuba untuk mempelajari ilmu agama. Jadi bila kita diuji seperti ini,
Jadi mulalah kita nak keluar daripada agama Islam, sebab agama Islam ni sangat merumitkan, sangat menyusahkan. Tetapi kalau kita sendiri betul-betul faham tentang apa itu Islam, sebenarnya Islam itu sangat memudahkan. Seterusnya tadi tentang puasa, sebenarnya kita pergi pada hadis yang man qama ramadhana, barang siapa yang mendirikan, barang siapa yang mendirikan, yakni melakukan perkara-perkara sunat pada bulan Ramadan. Contohnya apa perkara sunat yang kita buat? Selalunya solat sunat tarawih, sebab solat sunat tarawih ni hanya dilakukan pada bulan puasa je. Kita tak lakukan pada bulan lain, kita tak buat pada bulan Muharram, kita tak buat pada bulan Safar dan bulan-bulan yang lain. Sebab solat sunat tarawih ni hanya dilakukan pada bulan puasa saja, pada bulan Ramadan saja. Jadi rugilah kita kalau kita tak betul-betul merebutkan benda ini, kan? Sebab nanti kita tak boleh lah tiba-tiba dah habis bulan Ramadan, tiba-tiba masuk bulan Syawal, lepas solat Isyak kita nak buat tarawih. Tak ada, sebab amalan ni berlangsung pada bulan Ramadan saja. Sebab tu kita kena rebut peluang ini, sebab peluang ini hanya datang setahun sekali, pada bulan Ramadan saja. Seterusnya, apa lagi yang perlu kita hidupkan pada malam-malam bulan Ramadan, iaitu berzikir, berdoa, solat-solat sunat yang lain. Antaranya kita bangun qiyam, itu solat sunat. Sebabnya apa yang kita lakukan ni menjadi kelaziman. Sebabnya contohlah kan, sebab kita akan bangun bersahur, kan, automatik kita akan bangun lebih awal daripada biasa. Jadi bila kita bangun awal, kita ada masa, ada ruang. Jadi ambillah sedikit, kan, gunalah masa yang sedikit tu kita lakukan qiyam. Tak banyak pun, kalau kita tak mampu buatlah yang sikit, 2 solat sunat tahajud, solat sunat taubat, solat sunat hajat, minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, apa lagi yang perlu kita lakukan untuk mendirikan malam-malam pada bulan Ramadan, iaitu membaca Al-Quran. Ini yang kita nak ceritakan ni, tentang nuzul Quran. Baca Al-Quran. Sebab apa? Sebab apa kita katakan Al-Quran ni satu perkara yang luar biasa. Sebab tu Al-Quran ni dinamakan mukjizat. Sebabnya pada bulan Ramadan sahaja Al-Quran ini diturunkan. Sebab tu bulan Ramadan ni bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada bulan Ramadan Al-Quran ini diturunkan secara berperingkat-peringkat. Contohnya kita pergi pada contoh kita tengok dalam surah Ad-Dukhan. Allah menceritakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad, pada malam yang penuh barakah. Maksudnya Al-Quran ini turun pada malam yang penuh barakah. Kalau nak tengok dari situ, dia terlalu umum, kan? Kita tak tahu malam yang penuh barakah tu malam bila, kan? Kalau dalam perkiraan kita, dalam setahun ada 365 hari. Jadi kita ada 365 malam. Malam yang mana? Diperkecilkan lagi, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Maksudnya sesungguhnya pada bulan Ramadan ni diturunkan padanya Al-Quran. Dah dikecilkan situ. Maksudnya daripada 365 hari tu dikecilkan lagi kepada 30 hari. Yakni Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan ni bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah diperkecilkan lagi kepada 30 malam. Dekat situ kalau diikutkan pendapat ulama, dalam 30 malam tu kebanyakannya dikatakan turun pada malam-malam ganjil. Contoh malam 1, malam 3, malam 5. Itu semua pendapat daripada ulama-ulama terdahulu lah. Dan ada yang mengatakan, pendapat yang mengatakan 17 Ramadan adalah antaranya mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i berdasarkan dalil a'udzubillahi minasyaitonirrajim
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. Surah Al-Anfal ayat yang ke-41. Dan kepada apa yang kami turunkan, yakni kepada hamba kami, yakni Muhammad, pada hari Furqan, maksudnya diturunkan Al-Quran tu kepada Nabi Muhammad, pada bila? Pada hari bertemunya dua pasukan. Bertemunya dua pasukan ni iaitu perang Badar. Masa itu 17 Ramadan berlakunya perang Badar. Cerita perang Badar tu besar pula kan, panjang pula ceritanya. Nak digambarkan kat situ bahawasanya yang dah diceritakan dalam Al-Quran ni dah ada dah. Berlakunya dan turunnya Al-Quran ni pada 17 Ramadan, bila berlakunya ketika berlakunya perang Badar. Nak digambarkan kat situ bahawasanya pendapat-pendapat yang lain pula, ada yang mengatakan 10 malam terakhir tu, ada pendapat lain yang mengatakan berdasarkan dalil taharu lailatul qadar fi ashri al-awakhir min Ramadan, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Dekat situ itu pendapat-pendapat yang lain, ada yang mengatakan turunnya Al-Quran pada 10 malam terakhir berdasarkan dalil Al-Quran, Lailatul inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, maksudnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dan digunakan dalil hadis itu tadi, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi pendapat itu pendapat ulama-ulama yang lain lah, berdasarkan ayat Al-Quran tadi dan dalil yang tadi, hadis yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu malam Lailatul Qadar ni adalah malam-malam yang ganjil, antaranya malam 21 dan malam 23 kan. Sebab tu kadang-kadang kalau kita ikutkan pada fenomena pula, kita ikutkan musim lah kan. Maksudnya dalam 21 Ramadan kan orang penuh je kat masjid kan. 21 sebab kita baca hadis kan. Jadi kita datang tu malam ganjil, 21 penuh masjid kan, 22 kosong dan 23 penuh. Macam itulah sampai seterusnya sampai ke 27. Yang kemuncak selalulah 27 lah. Time tu lah ramainya orang datang ke masjid. Lepas tu dah 28 mula orang sibuk dah. Sibuk nak siapkan persiapan raya kan, pergi pasar semua apa kan. Jadi 29 tu dah sibuk nak balik kampung. Jadi kita dah lupa dah kat situ. Jadi jangan sampai kita kejar, jangan kita tertinggal untuk rebutkan malam Lailatul Qadar. Okey. Nak diceritakan sini tujuan turunnya Al-Quran ni ada 3 sebab. Antaranya berdasarkan surah Al-Baqarah ayat yang ke 138. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tujuan Al-Quran ni diturunkan ada 3 sebab. Yang pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, yakni petunjuk bagi diri manusia. Sebabnya kita ni manusia ni, kita setiap hari memerlukan petunjuk. Yakni petunjuk ni yakni hidayah. Setiap hari kita perlukan petunjuk. Apa yang kita buat kita perlukan petunjuk. Apa yang kita lakukan, contohlah awak nak pergi sekolah pagi-pagi perlukan petunjuk. Aku nak pergi ke tidak kan? Hari ni nak naik apa? Naik motor ke, naik kereta ke, semua kita perlukan petunjuk. Yang ni keputusan kan? Sebab tu segala dalam kehidupan kita ni setiap hari kita perlu buat keputusan. Ini keputusan yang tepat agar kita ni sentiasa dipandu. Sebab tu manusia tak lari dari membuat keputusan. Tetapi Allah
letakkan Al-Quran dan hadis ni sebagai panduan kita. Sebab tu apa yang kita nak putuskan, apa yang nak kita letakkan, maksudnya kita mesti berpandukan Al-Quran dan hadis. Sebab tu dekat situlah kita punya panduan kita untuk menentukan keputusan kita, sama ada keputusan kita tepat ataupun tidak. Sebab itulah orang yang hidup tanpa keputusan adalah orang yang lemah, dan orang yang rugi adalah orang yang tersilap dalam membuat keputusan. Sebab tu benda seperti ini kita perlu pertimbangkan. Sebabnya hidayah ni sangat-sangat mahal. Sebab tu orang dapat hidayah ni dia tak mampu nak teruskan. Sebab tu hidayah ni sangat-sangat mahal. Seterusnya, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yakni wa bayyinat tadi, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yakni bukti-bukti yang memperkukuhkan lagi petunjuk itu. Sebabnya dalam Al-Quran ni dah banyak kisah-kisah yang diceritakan, semua ada. Lagi-lagi tentang sains, di mana nak ceritakan pun panjang lebar. Maksudnya ada bukti-bukti yang menunjukkan bahawasanya itu adalah penunjuk yang tepat. Contoh saya ambil dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-219, iaitu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Contoh, mereka bertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi, iaitu arak dan judi. Dekat situ kita tak tahu sama ada waktu dulu khamar ni elok diminum ataupun tidak, judi ni elok dilakukan ataupun tidak. Mereka bertanya. Kemudian ayat seterusnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Katakanlah bahawasanya kedua-duanya itu adalah mendapat dosa yang besar. Maksud kat situ, kalau nak diceritakan, maksud di situ, kalau dua-dua perkara itu kita lakukan akan mendapat dosa yang besar. Maksudnya kita dah dapat petunjuk kat situ, menerangkan bahawasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang salah, mendapat dosa besar. Maksud dosa besar, perkara yang berdosa lah, perkara yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat situ dah ada dia punya bukti-bukti bagi memperkukuhkan kita punya petunjuk. Seterusnya, wal furqan, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wal furqan adalah pembeza. Pembeza antara yang hak dengan yang batil, pembeza antara yang betul dengan yang salah. Maksudnya pembeza ni kita dah boleh beza, kita dah tahu adakah kita ambil satu perkara ni, contoh kita ambil riba ni, dia betul ataupun tidak. Kalau kita minum arak ni, kita berjudi ni, adakah dia betul ataupun salah. Dia menjadi pembeza. Dia boleh jadi kita boleh bezakan. Kalau kita dah tahu, kita dah membaca, kita dah boleh tengok, jadi kita dah tahu apa hukumnya. Jadi pembeza maksudnya kita dah boleh tahu di mana perkara yang kita lakukan itu betul ataupun salah. Sebagai kita punya penutup, saya suka bacakan surah Ali Imran ayat yang ke-133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu, dan bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di bulan Ramadan ini sama-samalah kita bersegera, berlumba-lumbalah dalam mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya bulan ini adalah bulan yang dikatakan bulan madrasah, kita berlatih supaya nanti
11 bulan yang akan datang kita tak ada masalah untuk melakukan ibadah-ibadah seperti ini. Sebab bulan inilah bulan yang kita untuk melatih diri kita, untuk mentarbiah diri kita, menjadikan diri kita lebih baik. Sebab tu bulan ni bulan yang penuh dengan keampunan. Mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah tu Maha Pengampun, dan kita berlumba-lumbalah mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita mendapat syurga. Semua orang nak masuk syurga, semua orang nak impikan berada di dalam syurga, tapi kena ada usaha. Usaha tu sangat penting. Dalam syurga ni nanti kita berada dalam syurga ni, perkara-perkara yang kita tak boleh lakukan adalah solat, mengaji, nak bersedekah, tak ada dah. Semua tu dah tak ada dah. Dalam syurga ni kita dah tak boleh dah nak buat benda-benda tu. Sebab kita dalam syurga ni kita menerima ganjaran, kita ambil reward. Sebab apa yang telah kita lakukan kat dunia ni, time tu lah kita nak claim, kita nak ambil semua. Jadi dekat syurga tak ada dah istilah Allah aku nak solat, Allah aku nak bersedekah, aku nak baca Quran, aku rindu nak solat, tak ada. Dalam syurga ni dah tak ada dah perkara-perkara seperti itu. Dalam syurga ni kita dah tinggal kita nak ambil semua apa yang kita dah lakukan kat dunia. Kalau benda itu baik, dapatlah. Kita mintalah apa-apa yang kita nak, mintalah apa-apa, tak ada masalah. Semua ada dekat syurga. Hatta awak nak naik kenderaan paling laju pun ada dekat syurga. Yang Nabi pernah naik pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Boleh, tak ada masalah. Jangan awak nak kata saya nak naik Audi ke, nak naik Ferrari ke, nak naik Honda BRV ke, tak ada masalah. Yang itu semua tak ada dekat dalam syurga. Jadi awak naik kenderaan paling laju dalam syurga, buruk, sekelip mata nak pergi ke mana-mana, tak ada masalah. Jadi dekat situ, dekat syurga ni tempat kita nak terima semua ganjaran apa yang kita lakukan dekat dunia. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup, saya ada sedikit mutiara kata, yakni kita ni di dunia ni, hidup di dunia ni ada 3 hari saja sebenarnya. Kita hidup kat dunia ni ada 3 hari je sebenarnya. Yakni hari semalam yang kita takkan boleh ulang walaupun sesaat. Dan kita untuk hari esok yang kita tak tahu bila kita boleh sampai. Dan kita ada hanya hari ini saja untuk kita betulkan hari semalam, dan kita bawa bekal untuk hari esok. Cukup setakat itu. Semuanya yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruknya datang daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jamil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, warzuqna lailatal qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا لأن